Idea utama yang terkandung dalam artikel ini ialah mengenai pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam pendidikan Islam selaras dengan saranan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang menitik beratkan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan supaya pendidikan negara bergerak seiring dengan pemodenan kemajuan teknologi. Dalam meniti arus kemodenan ini, penggunaan teknologi digital tidak hanya terhad dalam aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC, namun juga dikembangkan penggunaannya dalam pentaksiran. Pentaksiran alternatif contohnya seperti menggunakan platform digital atau berbantukan alat teknologi perlu diimplementasikan oleh guru dalam pentaksiran murid supaya selari dengan tuntutan pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS yang berfokus untuk membentuk perkembangan dan kemenjadian murid secara holistik. Selain itu, penggunaan pentaksiran alternatif digital merupakan salah satu sistem pentaksiran baharu yang digunakan untuk menilai kebolehan dan pencapaian pelajar secara holistik dan autentik supaya dapat menilai prestasi murid dalam pembelajaran secara holistik. Seterusnya, dengan pelaksanaan pentaksiran alternatif digital ini, diharap guru dapat memberikan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hajar dan nombor metrik P125055. Hasil kajian daripada pembacaan jurnal ini, saya telah ditugaskan untuk menjawab soalan yang kedua. Apa yang boleh saya jelaskan ialah idea baharu daripada jurnal ini ialah pentaksiran secara digital. Kenapa saya memilih jawapan ini? Kerana pentaksiran alternatif secara digital ialah pentaksiran menggunakan teknologi, iaitu selari dengan kemajuan sekarang yang hampir semua menggunakan teknologi. Seperti yang kita tahu, sebelum ini kita menggunakan pentaksiran konvensional, iaitu kaedah peperiksaan melalui pensel ataupun kertas. Namun kini kita boleh menggunakan teknologi, iaitu dengan menggunakan platform WhatsApp, Telegram, YouTube atau apa sahaja alat berbantukan teknologi untuk membantu guru menilai prestasi murid dalam pembelajaran secara holistik. Bagi saya, informasi ini sangat penting dan sesuai digunakan dan dipraktikkan kerana pelaksanaan pentaksiran alternatif digital akan memudahkan guru dengan memberikan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid. Tambahan pula, guru pada masa kini perlu beradaptasi dengan idea baharu daripada jurnal ini, iaitu pentaksiran alternatif secara digital, kerana ia akan mengubah cara menaksir seiring dengan revolusi pendidikan 4.0, iaitu guru perlu kreatif dan tampil kompeten dalam mengurus dan melaksana pentaksiran murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sazwani binti Muhammad Ali. Nombor matrik saya adalah P123862. Baiklah, jadi saya akan meneruskan perbentangan untuk poin yang ketiga, iaitu bagi soalan, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama pendapatan perbincangan hujahan dalam artikel ini? Jelaskan. Baiklah, melalui pembacaan artikel, saya berpendapat segala intipati atau perbincangan yang diutarakan sangat bernas dan menepati fakta. Setiap perbincangan yang ditulis diikuti rujukan bagi menyokong data dapatan. Sebagai contoh, pentaksiran alternatif yang bersifat digital. Sebagai contoh, kuis. Kita boleh lihat pelbagai jenis kuis seperti Quizlet, World Wallet, Hangman. Bentuk kuis secara gamifikasi dalam PDPC ataupun sebagai pentaksiran dapat meningkatkan penglibatan murid dan memberikan pengalaman yang
lebih menyeronokkan. Penggunaan teknologi juga dapat menarik penyertaan murid, bahkan menaikkan semangat murid untuk terlibat secara aktif dalam PDPC jika dibandingkan seorang guru itu menggunakan kaedah konvensional, iaitu secara kertas dan pensel sahaja. Murid-murid ini akan kelihatan seperti tidak bersemangat kerana mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran seperti itu. Jadi seorang guru itu haruslah seiring dengan teknologi yang berkembang menggunakan pentaksiran alternatif seperti digital. Dan yang kedua, hujahan yang dikemukakan sangat relevan, iaitu dengan mengaitkan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi berkaitan dengan amalan pentaksiran, seperti jika seseorang guru itu dia fasih ataupun mahir dalam penggunaan teknologi, maka benda itu tidak akan menyusahkan seorang guru dalam menggunakan pentaksiran alternatif digital. Mereka lebih mahir menggunakan teknologi. Mereka lebih mahir menggunakan komputer riba, gadget dan mana-mana yang berkaitan dengan internet. Jadi, bagi saya segala hujahan dalam artikel ini amat didasari dengan fakta-fakta yang betul. Kekurangan pengalaman dalam menggunakan teknologi akan mengehatkan cara pentaksiran digital di dalam kelas dan secara tidak langsung memberi kesan kepada amalan dan sikap guru yang masih berada di tapak yang lama, iaitu masih menggunakan kaedah konvensional. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Secara keseluruhan, penilaian tentang penyampaian idea dalam artikel berdasarkan pembacaan yang dilakukan, artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Pembuktiannya di mana permulaan penyelidik memberikan pengenalan terhadap mata pelajaran pendidikan Islam serta bagaimana strategi pentaksiran yang seimbang dan holistik menjadi kayu ukur di dalam pendidikan Islam. Seterusnya, penyelidik menyatakan mengenai pelaporan pentaksiran sekolah rendah sebagaimana sesuai dan bertepatan dengan objektif kajian artikel pengarang. Penyelidik juga memberikan penekanan terhadap pentaksiran alternatif digital yang merupakan sistem pentaksiran yang baharu yang boleh menilai kebolehan dan pencapaian pelajar. Terdapat juga metodologi kajian yang merupakan kajian perpustakaan yang berpandukan sumber primer dan sekunder serta pengumpulan maklumat-maklumat dan bahan pengetahuan. Secara kesimpulannya, penyelidik juga menyampaikan konsep dan isu pengetahuan amalan dan sikap guru semasa melaksanakan pentaksiran alternatif digital dan tiada pertendihan maklumat yang berlaku. Setiap isu diberikan mempunyai jadual analisa yang terperinci serta lengkap dan padat. Cadangan bagi mengembangkan idea di dalam artikel ini ialah: yang pertama, memfokuskan kepada cabaran guru pendidikan Islam dalam melaksanakan pentaksiran alternatif digital, di mana guru pendidikan Islam tidak berkompetensi dalam menggunakan teknologi. Selain itu, faktor persekitaran juga memainkan peranan dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif digital yang berkemungkinan penggunaan pentaksiran alternatif digital sewaktu PDPC amatlah minimum. Dan yang kedua, isu kesihatan mental dan tekanan guru mengenai pentaksiran sekaligus dapat mencari akar umbi penyelesaian masalah sikap dan amalan guru dalam melaksanakan pentaksiran alternatif. Kerana tekanan guru subjek yang membuat pentaksiran agar dikurangi kerja yang lain agar dapat memastikan pentaksiran alternatif dijalankan dengan jayanya. Ini oleh kerana juga guru yang menjalankan pentaksiran perlu dan diberikan pendedahan ilmu pengetahuan pentaksiran yang alternatif agar pentaksiran yang dilaksanakan menghasilkan kualiti dan berjaya.